bernama radio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali waktu ini menerusi program Gerak Komuniti bersama-sama PBSMM. Baik, hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita di talian sekarang ini, iaitu Encik Leslie Chan Boon Siang yang merupakan pengerusi jawatan kuasa program darah BSMM Negeri Sabah, dengan topik yang kita nak bawakan hari ini adalah Jom Derma Darah. Hello Leslie. Oh, hello, apa khabar? Khabar baik. Okey, Leslie, kita tahu kan 14 Jun setiap tahun merupakan Hari Penderma Darah Sedunia. Dan tahun ini kita mengangkat tema iaitu teruskan menderma darah agar bumi ini terus hidup. Kalau boleh kongsikan sedikit, kenapa tema ini diangkat tahun ini, Leslie? Okay, terima kasih. Baik, dalam musim penularan wabak COVID-19 ini, ramai penderma darah tidak berani ataupun takut pergi menderma darah di hospital. Dan bagi golongan belia pula, kebanyakan ibu bapa tidak membenarkan mereka keluar dari rumah. Oleh itu, ramai penderma tidak lagi meneruskan menderma darah dan menyebabkan ramai pesakit di hospital menunggu darah untuk diselamatkan. Dan ada pesakit yang tidak dapat menunggu darahnya. Maka tema ini memang sesuai pada tahun ini, iaitu teruskan menderma darah agar bumi ini terus hidup. Okey, baik. Itu antara sebab lah ataupun faktor yang tahun ini kita angkat temanya adalah teruskan menderma darah agar bumi ini terus hidup. Dan kita tahu kan PBSMM ni memang kerap kali melakukan aktiviti kempen menderma darah. Tapi untuk kali ini, siapa sebenarnya sasaran yang ditetapkan, Leslie? Ya, makasih. Sebenarnya kalau kita ikut sasaran target ini adalah tertakluk kepada lokasi dan tempat yang pihak kami anjurkan. Sebagai contoh, kita tak boleh bandingkan dengan dua bandar dan bandar sebab populasi itu berbeza. Apa yang saya boleh kongsikan di sini ialah di Sabah sahaja kita memerlukan 250 hingga 300 pain darah sehari. Dan lebih kurang 6,000 pain darah sebulan di Sabah. Jadi kalau nak katakan sasaran ini memang kita sukar nak sasarkan, tetapi kita dalam motif ialah kita cuba sedaya upaya untuk mengumpul darah sebanyak yang boleh, yang kita boleh membantu pihak hospital. Okey, baik. Baik Leslie, kita tahu kan apabila kita derma darah ni memang ada setengah kita yang macam takut-takut lagi nak derma darah. Apa sebenarnya kebaikan kalau kita menderma darah ni? Kalau boleh dijelaskan sedikit, Leslie, apa antara kebaikan kita sebagai penderma darah dan juga mereka yang menerima darah kita? Ya, secara ringkas kebaikan bagi seorang penderma darah adalah sebenarnya banyak. Yang terutama adalah badan akan menjadi lebih sihat ini secara umum. Baik. Dan risiko untuk mendapatkan serangan sakit jantung adalah amat rendah. Dan ini menderma darah juga sebenarnya boleh menguruskan badan juga. Sebagai contoh, kita derma darah itu keluar, maknanya kita dah derma darah kalori ini keluar. Sama juga. So dia boleh menguruskan badan juga. Dan juga kita dapat perkhidmatan rawatan hospital secara percuma kalau sebagai seorang penderma. Dan bagi kebaikan seorang penerima pula, itu pertama adalah kita dapat selamatkan nyawa dia. Sebagai contoh pesakit thalassemia, mereka perlu tambah darah setiap kali 2 minggu sekali, dan mereka perlukan darah yang segar. Jika mereka tiada, maknanya kurangnya oksigen dan lama-kelamaan mereka akan berhenti nafasnya. Jadi inilah kepentingan penerima dan penderma darah. Jadi jelas kat situ memang banyak sebenarnya kelebihan untuk mereka yang menderma darah dan mereka yang menerima darah, yang memerlukan darah kita juga. Sebenarnya sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk meneruskan kehidupan dia, Leslie. Leslie, ada sedikit ralat. Kalau Leslie boleh buka kamera Leslie. Leslie? Okey, baru nampak muka Leslie. Okey, penonton kita yang menerusi Facebook Live macam mana Leslie ni? Okey, dah nampak dah muka Leslie. Okey, kita nak tengok dari segi kesedaran masyarakat Malaysia sendiri. Dari sudut pandang Leslie kan, adakah rakyat Malaysia ni cakna ataupun peka mengenai kempen derma darah ini?
Terima kasih. Baik, kalau secara peribadi ya, carta jumlah populasi di Malaysia ini kalau ikut umur ya 17 hingga 60 tahun hampir 21 juta orang yang boleh menderma darah ya. Tetapi dalam statistik yang kami nampak ya tahun 2020 hanya 10% sahaja yang boleh menderma darah, hanya 10% saja yang keluar menderma darah. Baik. Kalau kita segi aspek di negeri Sabah pula, jumlah populasi yang dalam lingkungan umur 17 hingga 60 tahun yang boleh menderma darah adalah sejumlah 2.5 juta ya penderma darah. Tetapi yang agak menyedihkan ialah yang keluar menderma darah ya dari tahun 2018, 2019 hingga 2020 kurang daripada 3% ya jumlah penderma yang boleh menderma darah. Ini agak menyedihkan dan saya ingin berkongsi di sini. Nah, kalau mengikut umur, hanya 27% sahaja yang umur 18 hingga 30 tahun, yaitu golongan belia, hanya 27% sahaja yang keluar menderma darah dan selainnya adalah umur 31 ke atas. Okey, baik. Dari segi angka yang Leslie kongsikan tu memang masih rendah ya untuk mereka, dari segi statistik masih rendah lagi untuk rakyat Malaysia ini yang pergi keluar untuk menderma darah. Jadi diharapkan selepas ini atau pendengar kita bernama radio sendiri ramai-ramailah kita pergi menderma darah dan menyokong kempen derma darah yang dilaksanakan sendiri oleh Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan kita lihat ya dalam tempoh pandemik ini sendiri kempen derma darah masih lagi dijalankan. Bagaimana sambutan yang Leslie dapat lihat? Baik, pada mulanya MCO 1.0 Total Lockdown, sebenarnya saya terbaca laman Facebook, surat khabar dan banyak pesakit yang merayu dan mencari darah untuk menyelamatkan ahli keluarga mereka. Karena sangat sedih dan saya ucap dengan diri sendiri, kita tidak boleh biar saja begini. Dan di sanalah mulanya dan satu-satunya persatuan yang menganjurkan program derma darah yang diadakan pada MCO. Kami berbincang segala SOP dengan pihak Jabatan Transfusi Darah Sabah, pihak sukarelawan Bulan Sabit Merah untuk menyertai pengendalian PPE. Sebab kami didapati ya penderma tidak berani keluar dari rumah ataupun takut ke hospital, sekatan jalan raya dan lain-lain. Jadi kami keluar satu tema yang khas ya semasa PKP ini, iaitu Don't Let COVID-19 Stop Us From Saving Life. Ini tema ini cukup terus ya, cukup bermakna ya, iaitu walaupun musim COVID-19 ni kita tak boleh berhenti untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Okey, jadi kita tengok memang masih lagi mendapat sambutan ya dalam tempoh pandemik ni. Ramai juga orang yang keluar sama-sama membantu untuk menderma darah dari kempen BSMM sendiri. Okey, Leslie, kalau kita lihat kan ada juga orang yang macam takut nak pergi menderma darah, rasa macam boleh ke nak pergi menderma darah ni? Apa sebenarnya kriteria yang diperlukan? Kalau boleh dikongsikan antara kriteria seseorang yang sesuai untuk menderma darah, Leslie. Ya, sebenarnya banyak aspek ya kita perlu ketahui ya dan kriteria bagi seorang penderma darah. Yang penting iaitu dia sihat tubuh badan, tak ada sakit, okay? Dan dia mestilah umur 18 tahun ke atas, itu, dan cukup tidur 5 jam setiap hari ataupun sehari sebelum menderma, dan tekanan darah yang normal, bekalan darah yang cukup, mereka layak menderma darah. Okay, itu antara syarat-syarat ataupun kriteria yang diperlukan. Janji badan tu sihat baru sebenarnya boleh menderma darah. Dan sepanjang kempen ini berlangsung ya, Leslie, ada tak antara peristiwa-peristiwa yang menarik yang boleh dikongsikan kepada pendengar? Memang adalah peristiwa yang paling menarik ada dua sebenarnya. Satu ialah masih ada penderma yang takut jarum ya, sehingga menangis semasa menderma darah. Macam saya juga sebenarnya. Okey. Tapi mereka masih juga mau menderma darah demi untuk menyelamatkan nyawa. Ini sangat menyentuh hatilah semua orang. Saya perlu membuat kongsi di sini, iaitu walaupun masih ada orang yang takut jarum, tapi kalau
objektifnya nak menyelamatkan nyawa orang, biarlah keluar sikit air mata, orang bilang. Pengorbanan tu kita katakan. Okay. Fungsi yang kedua saya didapati ada seorang makcik, dia sanggup berjalan kaki setengah jam dari rumah ke pusat derma darah demi menderma darah dan membantu orang yang memerlukan. Ini juga satu peristiwa yang agak menarik yang dari segi bagi pihak penganjur lah. Walaupun usia itu tidak menghalang untuk mereka ni pergi sama-sama menjayakan kempen derma darah. Jadi Leslie, sebenarnya kan berapa kerap seseorang individu tu dibenarkan untuk menderma darah dalam tempoh setahun tu? Boleh banyak kali ke ataupun ada juga had-had dia? Ya, sebenarnya kalau badannya sihat 2 bulan sekali boleh menderma. 2 bulan derma sekali. 2 bulan. Dan saya ingin sentuh juga sedikit pasal sebab kita ada vaksin sekarang ni. Mungkin ada orang tanya, kalau selepas vaksin ni kita boleh derma darah ke tidak? Mungkin ini saya nak kongsi sedikit Sebenarnya bila seseorang penderma tu sudah divaksinkan selepas seminggu iaitu 7 hari dan tiada apa-apa simptom ataupun kesan-kesan sampingan, mereka masih boleh teruskan untuk menderma darah. Dibenarkan selepas 7 hari tanpa simptom, mereka dibenarkan untuk pergi menderma darah. Ya, betul. Tiada masalah lah untuk mereka yang sudah pun mendapatkan vaksin. Pastikan anda tiada simptom-simptom macam contoh demam ke batuk dan sebagainya. Selepas itu anda boleh pergi sama-sama menjayakan kempen derma darah ini. Leslie, sebagai penutup lah, sedikitlah pesanan untuk pendengar Bernama Radio dan penonton kita di Facebook Live Bernama Radio juga untuk sama-sama kita keluar untuk menderma darah. Silakan. Saya bagi pihak Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Sabah yang ingin memohon dan merayu kepada semua pendengar ataupun rakan-rakan FB supaya tampil ke hadapan untuk menderma darah anda bagi menyelamatkan nyawa orang. One blood can save 3 lives. Don't let COVID-19 stop us from saving life. Ini adalah tema kita sepanjang pandemik COVID ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bernama Radio kerana memberi peluang untuk kami membuat perkongsian berkaitan dengan program derma darah di Sabah sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2021. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia untuk memberi peluang negeri Sabah. Dan juga kita punya agensi-agensi yang sentiasa menyokong Bulan Sabit Merah Malaysia Negeri Sabah sepanjang pandemik COVID ini dalam program derma darah. Untuk maklumat tuan, kami telah melaksanakan 185 program pada tahun lalu 2020. Di Bulan Sabit Merah. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyokong ataupun agensi yang terlibat iaitu Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, Majlis Belia Sabah, Unit Transfusi Darah dan juga Persatuan Thalassemia Sabah. Baik. Terima kasih Leslie atas perkongsian itu dan juga pencerahan sedikit mengenai kempen derma darah yang dilaksanakan oleh Bulan Sabit Merah Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Stay safe Leslie. Terima kasih. Baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Cik Leslie Chan Boon Siang yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Program Darah BSMM Negeri Sabah dengan topiknya Jom Derma Darah menerusi program gerak komuniti bersama-sama PBSMM. Jadi untuk itu saja program kita kali ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.